Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton TikTok. Pada video saya kali ini cuba berkongsi ataupun mengupas ataupun berbincang serba sedikit mengenai sistem padu. Dan diharapkan ianya tidak akan menjadi kejutan budaya kepada semua mengenai sistem padu yang telah dilancarkan baru-baru ini. Kita terus kepada perbincangan kita, iaitu pengenalan. Padu nama singkatan untuk Pangkalan Data Utama dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada 1 Januari 2024 Lokasi ataupun pusat pentadbiran padu adalah di Menara Prisma nombor 26 Persiaran Perdana Prizain 3 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 6575 Putrajaya. Nombor telefon yang dipaparkan di website padu adalah 1800 88 7720. Tujuan ataupun pernyataan video ini tujuan utama video ini disiarkan adalah bertukar-tukar pendapat. Ianya lebih kepada forum. Dalam erti kata lain, lebih kepada perbincangan ataupun muzakarah dengan penonton di samping berkongsi ilmu atau kisah yang benar serta memberi manfaat kepada tontonan umum. Yang kedua, video ini disiarkan tidak ada kena-mengena dengan individu atau sesiapa sekalipun. 3. Tiada bermotifkan politik maupun memburuk-burukkan sesiapa pun. 4. Video ini disiarkan atas milik hak individu sendiri. Tidak saya ulangi, tidak mewakili mana-mana kumpulan dan NGO maupun pihak kerajaan. Isi kandung individu perlu mendaftar padu. Terdapat 9 maklumat di dalam profil padu perlu diisi oleh seseorang individu itu, iaitu A. Maklumat asas, B. Alamat, C. Pendidikan, D. Isi rumah, E. Pekerjaan, F. Pendapatan, G. Komitmen, H. Bantuan, I. Perakuan. Yang keempat, padu berperanan untuk memastikan anda menerima manfaat berbentuk subsidi ataupun bantuan dan perlindungan sekiranya anda layak. Faham ayat sekiranya anda layak dari kerajaan madani ataupun kerajaan perpaduan hari ini. Berfokuskan rakyat. Objektif padu adalah menyediakan pangkalan data utama yang selamat, komprehensif dan near real time, analitik berkala dan pendigitalan tanpa ketirisan. Juga mengimbangi kedudukan fizikal kerajaan secara bersasar. 5. Matlamat padu secara ringkasnya adalah meningkat sistem penyampaian kerajaan madani, pengukuhan dalam gunaan sumber terbatas serta merapatkan jurang sosioekonomi, memenuhi keperluan rakyat di samping mengimbangi pembangunan. Persoalan dan isu. A. Adakah sistem padu dikaji secara menyeluruh oleh kerajaan madani dan berapa lamakah penyelidikan dilakukan ke atas sistem ini? Tanda soal Tanda soal. Faham B. Sejauh manakah sistem padu dapat mengelakkan
atau mengekang ketirisan subsidi kerajaan yang sebagaimana diwar-warkan oleh kerajaan Madani. Tanda soal ya. Tanda soal. C. Andai kata misalnya pertukaran pucuk pimpinan kerajaan, adakah sistem ini akan ditamatkan oleh kerajaan baru ataupun diteruskan? Tanda soal ya, tanda soal, tanda soal. D. Kisah benar ya dari saya ya. Saya telah hampir 10 kali membuat pengesahan identiti melalui kad pengenalan ya. Tetapi ditolak dengan alasan tidak dipahami. Alasan bermesej ya. Lantaran itu saya menelefon kaunter Pusat Padu pada 5 Januari 2024 di Putrajaya. Ada seorang pekerja yang menjawab telefon. Namanya saya tanya. Siapa di sana? Ashikin katanya. Daripada mana? Saya tanya. Tujuan saya tanya untuk pengesahan sahaja. Salahkah saya bertanya? Anggapan saya tiada mesra pelanggan. Dia menjawab telefon. Kalaulah saya yakin siapa bercakap di sana. Dari mana? Tidaklah saya bertanya, betul tak? Lagipun kenapa tak bolehkah saya bertanya dengan siapa saya bercakap, dari mana? Manalah tahu kan zaman skamer sekarang kan tak boleh dipercayai 100%, betul tak? Ayat dia, encik tanya saya daripada mana? Saya tak telefon encik ya. Saya tergamam sekejap. Korang boleh nilaikan sendiri macam mana cara kaunter padu menjawab panggilan telefon. Saya malaslah nak ulas lanjutkan. Nanti orang cakap pula saya lebih-lebih pula. Betul tak? Kepada golongan atau individu yang tinggal di daerah penempatan yang tiada kemudahan asas seperti internet, contohnya di kawasan yang tidak mempunyai liputan rangkaian telco, ke manakah mereka hendak mengadu nasib? Ya? Mengadu nasib. Golongan seperti ini patut dibantu. Kerajaan perlu menangani isu ini dengan bijaksana tanpa mempolitikkan dan mungkin kesannya akan menyusahkan rakyat yang semakin terbeban dengan pelbagai kos kenaikan barang ataupun kos sara hidup sekarang ini. Penutup, kalau ada komen-komen positif dari penonton semua, ambillah sebagai iktibar dan pengajaran. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan Malaysiaku berjaya di hari mendatang. Amin. Akhir kalam, kata-kata mutiara dari pujangga. Ular menyusur di akar, tidak akan hilang bisanya. Kalau mendongak di langit, rumput di bumi jangan dilupakan. Fikirkanlah. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton.